Negara Brunei Darussalam mencatatkan jumlah perdagangan tertinggi sejak Disember 2012 apabila bulan Disember 2019 mencatat nilai sebanyak 2,571.3 juta ringgit. Menurut Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, jumlah ekspor meningkat sebanyak 69.4% tahun ke tahun kepada 1,390.8 juta ringgit berbanding 820.9 juta ringgit pada Disember 2018. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian sebanyak 72.3% tahun ke tahun, terutamanya disumbangkan oleh ekspor produk petroleum dan gas dan minyak mentah. Peningkatan bagi ekspor produk petroleum dan gas adalah hasil daripada aktiviti hiliran, manakala minyak mentah adalah disebabkan oleh ekspor isi padu dan purata harga minyak yang tinggi. Pasaran ekspor terbesar pula adalah Singapura, diikuti oleh Jepun dan Republik Rakyat China. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala jumlah import juga meningkat sebanyak 111.1% tahun ke tahun kepada 1,180.5 juta ringgit dipacu oleh import bahan api galian selaras dengan aktiviti hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, kimia dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir dipacu oleh import barang perantaraan dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar dari Nigeria, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Angola. Bagi tahun 2019 secara keseluruhan, jumlah perdagangan meningkat sebanyak 16.2% kepada 16,843.1 juta ringgit. Manakala ekspor meningkat sebanyak 11.4% kepada 9,886.2 juta ringgit dan import juga meningkat sebanyak 23.7% kepada 6,956.9 juta ringgit. Laporan penuh Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam bagi bulan Disember 2019 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Sistem meter pintar bergabung atau Unified Smart Metering System diperkenalkan ke arah sistem penyelesaian terbaik bagi pengurusan data meter, pengukuran meter dan perkhidmatan sistem portal pelanggan dan pembayaran gabungan bagi air dan elektrik. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara itu semasa majlis pelancaran sistem meter pintar bergabung. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu berkata, melalui platform ini ia bukan sahaja dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan, namun pada masa yang sama, ia mewujudkan keberkesanan pengurusan sumber-sumber elektrik dan air secara berkesan. Para pengguna juga akan mendapat manfaat dari inisiatif daripadanya, di mana meter pintar ini akan memberikan kemudahan kepada para pengguna mengetahui maklumat perkhidmatan dan pembayaran dari masa ke semasa dan membolehkan mereka mengurus penggunaan dan keuangan secara bijak dan teratur. Beberapa infrastruktur di daerah Belait dan daerah Temburong akan dinaik taraf oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya JKR dengan penandatanganan kontrak dan surat lantikan konsultan bagi projek-projek JKR. Projek-projek tersebut ialah projek pembisaian Pekan Bangar, projek menaik taraf sistem pembentungan di kawasan perbandaran Kuala Belait dan Seria, projek mengganti baru penungkat paip air mentah utama dari sistem pam air badas ke loji rawatan air Seria,
Projek mengganti atau memindah paip-paip utama yang lama bagi semua daerah, paip air utama dan pembahagian di kawasan Andulau, Sungai Mau dan Merangking. Projek kerja-kerja membaik pulih di Jalan Rasau dan projek kerja-kerja mengorek di Sungai Rempayah. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghafar, Menteri Pembangunan. Makmal Inovasi atau Inolab milik syarikat telekomunikasi DST Sendirian Berhad yang dilancarkan baru-baru ini di Hasrat menggalakkan lagi individu, belia dan perniagaan yang lebih inovatif dan produktif. Pelancarannya dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehen Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dengan pelancaran Inolab ini, syarikat telekomunikasi DST Sendirian Berhad percaya ia dapat membantu dalam membuka peluang-peluang baharu yang memberi inspirasi kepada masyarakat di negara ini ke arah mencapai visi Plan Induk Ekonomi Digital 2025. Sosioekonomi penduduk di daerah Temburong terus meningkat dengan terbinanya Teratak Mumin Family Foundation MFF di Kampung Ratai. Teratak MFF yang dibina di atas tanah seluas 1.5 hektar ini merupakan inisiatif bagi membantu keluarga-keluarga daif dan kurang bernasib baik di negara ini. Teratak ini juga dapat dijadikan platform dan usaha untuk membantu penduduk setempat dan sebagai satu langkah bagi menarik lebih ramai pengunjung dari dalam dan luar negara. Teratak yang berkonsep suasana kampung ini boleh menampung keramaian 45 orang. Harga penginapan teratak MFF adalah RM38 seorang untuk satu malam dan menginap berkumpulan dengan minima 5 orang sebanyak RM35 seorang untuk satu malam. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah menganjurkan bengkel inkubasi perniagaan. Bengkel antara lain bertujuan bagi membantu golongan mualaf menambah sumber keuangan di samping mendapatkan akaun bisnes yang teratur dalam mempromosi produk-produk usahawan melalui pembayaran secara digital. Bengkel disertai oleh 20 usahawan mualaf terdiri daripada usahawan kecil dan sederhana yang sudah mempunyai produk dan syarikat, usahawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahawan tanaman hidroponik. Bengkel ini memfokus kepada improvement of business dari segi satu governance-nya, yang kedua perubahan mindset. So kami berharap peserta-peserta ini dapat menambahkan lagi semangat mereka dalam perniagaan. Yang penting daripada segi perubahan minda atau mindset, daripada perubahan fixed mindset kepada growth mindset. Dengan adanya perubahan minda daripada fix kepada growth mindset ini, bis diorang mempunyai energi ataupun kuasa untuk memperkembangkan lagi bisnes bis diorang. Yang kedua, daripada segi governance-nya. So they will know exactly what they do with the accounts. Berniaga sambil beramal, konsep tersebut menjadi kaedah yang digunakan oleh sebuah pusat pengayaan pendidikan berasaskan Islam untuk kanak-kanak PAZ Tarbiyah Islamic Enrichment Center. Pusat ini menawarkan program yang unik dan sistem pendidikan Islam yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah meliputi aspek sains, teknologi, kejuruteraan, keusahawanan, kesenian dan matematik. Bagi menarik minat kanak-kanak, pusat ini menyediakan pelbagai kemudahan, antaranya ruang untuk bersembahyang dan kawasan berwudu. Uniknya lagi, pusat ini juga menyediakan bilik darjah bergerak yang dikenali sebagai Happy Harun Mobile Classroom.
InsyaAllah, misi dan visi Tarbiyah Global melalui channels of distribution kami iaitu Pusat ini dan Happy Harun Company juga adalah untuk menyebarkan Islam through Islamization of knowledge, di mana kami ingin mempengaruhi dan menyebarkan Islam secara the loving way, innovative way melalui Islam, sciences, technology, religion, engineering, entrepreneurship, arts and maths. So di mana kanak-kanak kami ni yang datang kemari ni ataupun kami sendiri membawa program kami itu keluar di masyarakat itu, kami ingin sharing the knowledge of Allah SWT. Setakat ini, pusat pengayaan ini sudah mempunyai 4 buah kelas. Selain menawarkan program tarbiyah, Little Muslimun dan tarbiyah toddler playgroup, pusat ini juga menawarkan program tarbiyah special education needs bagi golongan berkeperluan khas. Alhamdulillah, sebagai sebuah social enterprise ini, kami sangat-sangat menginginkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang tertentu seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahawa kita ini perlu mengadakan fasiliti dan untuk anak-anak yatim. So melalui fasiliti yang sudah diwakafkan di sini ini juga sebuah pihak yang kami perlu menjaga adalah anak-anak yatim, anak-anak daripada underprivileged children juga, familiesnya tu, dan kanak-kanak yang kurang upaya, di mana kami mengirakan our special education needs children ini mesti diberikan tumpuan untuk mempelajari tentang Islam, dan semua all of beneficiaries ini akan dapat mempelajari tentang Islam dari segi play and pray. Kami membinanya sendiri. Kami telah diluluskan oleh Majlis Ugama Islam Brunei juga. Tenaga pengajar kami ini ada kemahiran dalam bidang business, bidang law, chemical engineering, dalam bidang of course Islamic teaching lah. Kaedah yang kami gunakan ini sekarang ini, because it's special to us, kami menggunakan design thinking, di mana ia merujuk kepada cara pemikiran dalam yang menyelesaikan sesuatu permasalahan. Di sebalik pelbagai cabaran yang dihadapi, pusat ini terus komited untuk menyediakan pembelajaran dan pengejaran yang berkualiti. Ini termasuklah hasrat untuk melebarkan sayap ke luar negara. Dari segi financials, kami sendiri ni kan, kami memang ingin sangat insyaAllah untuk mendapat keuntungan yang lebih besar supaya keuntungan itu dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang lain juga insyaAllah. Cara-cara kami mengatasinya tu as any normal business. Improve your quality services, improve your communication, improve your connection dengan the customers insyaAllah, dan niatkan bahawa membuat bisnes ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk saham akhirat insyaAllah dunia. Hala tuju kami ini adalah untuk memberi manfaatnya ke luar negeri juga. Kami telah menerima interested inquiries daripada Canada, Singapura, Malaysia, Pakistan, and it's very interesting for us di mana kami tahu bahawa services kami ini dapat dikembangkan lagi di negara-negara lain. Our cabaran di sini adalah specifically on how to manage our growth trajectory, menerima keuntungan yang besar yang dapat, like as mentioned again, itu to give benefit for the community, for the children, di mana semua all the business ini will support Maqasid Al-Syariah, will support Wawasan 2035, will support the Sustainable Development Goals juga. And we expect dalam 1 tahun ke 2 tahun ini dapat dikembangkan lagi insyaAllah through online learning untuk early adopters. Perusahaan pembuatan keropok oleh masyarakat di negara ini semakin berkembang dan mendapat permintaan yang tinggi. Dengan harga yang berpatutan, keropok seumpama ini dijadikan makanan ringan ketika waktu santai. Bermula dengan anggaran modal RM100, perniagaan yang diusahakan oleh syarikat Khairul Aminah mampu memberi pendapatan lumayan RM500 menerusi jualan pelbagai jenis keropok ikan, ubi dan udang. Syarikat yang terletak di Kampung Penabai, Kuala Tutong ini mula aktif membuat keropok sejak tahun 2012 dan mula diangkat oleh MPK Penabai Kuala Tutong menjadi satu kampung, satu produk, satu K1P pada tahun 2017.
Sebelum kami memulakan perniagaan Anek, mula-mula kami hanya mengambil mengupas udang. Lepas itu kami ingin mencuba cara-cara membuat keropok ini macam mana. Dan resipi-resipi ini pun kami dapat dari nenek-nenek kami lah. Masa tu anggaran dalam modal 100 saja. Selalunya mendapat keuntungan, alhamdulillah lah, masa mula-mula tu dapat je dalam 500 macam itulah. Bidang perniagaan dalam pembuatan keropok ini sememangnya memerlukan banyak kesabaran dan komitmen. Kesabaran dan kesungguhan dalam menghadapi jua rintangan merupakan faktor kejayaan syarikat tersebut hingga ke hari ini. Sewaktu ingin memulakan perniagaan Anek, kami hanya menggunakan pakai tangan saja. Masa tema tu belum lagi ada mesin khasnya lah. Harapan di masa akan datang, mudahan juga perniagaan kami ini akan terus maju, mendapat sokongan, dapat sambutan dari orang ramai lah.